tentang usahawan kan, berkaitan kan. Jadi pembatangan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini menyaksikan keseluruhan 44 bilion ringgit disediakan bagi manfaat usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Jadi kalau kita lihat sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ini yang merupakan penjumbang utama ekonomi negara, Datuk. Jadi selaku peneraju dalam agenda keusahawanan negara, bagaimana Datuk sendiri melihat belanjawan ini secara keseluruhannya dan khususnya kepada KUSKOP sendiri? Ya, sebagai makluman kepada semua pendengar bernama radio, PMKS di negara kita, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dari segi jumlahnya 1,2 juta ataupun lebih daripada 97% perniagaan berdaftar di negara kita ini terdiri daripada PMKS. Dan PMKS menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK 38%. Jadi sumbangannya kepada ekonomi sangat besar. Cuma kita maklum dengan cabarannya, terutama perusahaan kecil dan mikro. Ada dua cabaran besar mereka, berasaskan kepada kajian yang dibuat oleh kementerian dan juga isi Mekop, agensi kementerian. Isu aliran tunai dan kos operasi yang tinggi merupakan dua cabaran utama. Jadi dalam budget ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan telah mengumumkan 44 bilion ringgit untuk pembiayaan, dan ianya disalurkan dan dilaksanakan kepada pelbagai agensi, termasuk institusi keuangan, kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian. Di bawah KUSKOP, sejumlah peruntukan disalurkan kepada ISIMEKOP, kepada Tokun Nasional, kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kepada Amanah Ikhtiar Malaysia, kepada Bank Rakyat, Pernas. Dan saya dan kementerian yakin dengan peruntukan yang begitu besar ini akan dapat meningkatkan keupayaan PMKS kita dalam mendepani cabaran, dua cabaran utama yang kita nyatakan sebentar tadi, yang dilaporkan di dalam kajian. Jadi kementerian bersedia untuk melaksanakan mandat dan memastikan semua peruntukan yang disalurkan kepada kementerian dan agensi-agensi kementerian saya akan kita jayakan sepenuhnya pada tahun hadapan. Baik, menarik apabila disebut bahawa 44 bilion ringgit diperuntukkan khas untuk KUSKOP. Disebut tadi ada banyak sebenarnya saluran yang boleh didapati oleh PMKS untuk mereka dapatkan pinjaman, bantuan dan sebagainya. Dan kita melihat spesifik bahawa peruntukan yang diberikan pada tahun ini cukup besar untuk Sabah dan Sarawak. Mungkin sudah ada perancangan Datuk dan juga kementerian, 44 bilion berapa yang akan disalurkan khusus untuk PMKS di Sabah dan Sarawak? Apa agaknya usaha-usaha awal untuk membantu PMKS di Sabah dan Sarawak? Pada ketika ini kita tidak menetapkan jumlahnya berapa kepada negeri ini dan kepada wilayah-wilayah, kerana pada kita melihat kepada keperluan dan permintaan daripada PMKS itu. Tetapi saya bersetuju bahawa perlu ada tumpuan tambahan kepada PMKS di Sabah dan di Sarawak, kerana berasaskan kepada RIKO dan pemerhatian kita dan dengan libat urus kita dengan pemain-pemain industri. PMKS itu sendiri di Sabah dan Sarawak, mereka mengatakan sangat terkebelakang sekali, terutama mendapatkan perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan. Sebab itu kita mulakan pada tahun ini selepas pelancaran kerangka ekonomi madani, 100 juta diperuntukkan kepada ISIMEKOP dan 100 juta diperuntukkan kepada Tokun Nasional. Dan dengan dana ini kita telah melancarkan skim usahawan Bumi Putra Sabah dan Sarawak pada 1 Oktober awal bulan ini. Ini menunjukkan kita di Kementerian Usahawan dan Koperasi telah mencakupi wawasan dan hasrat usahawan-usahawan PMKS di Sabah Sarawak. Untuk tahun hadapan kita melihat keperluannya, Sabah dan Sarawak perlu juga menyatakan dengan kita, terutama daripada industri itu sendiri. Permohonan mesti diajukan.
Kalau ada keperluan untuk kita menambah apa yang kita peruntukkan sebelum ini, kenapa tidak? Dan saya pikir kerajaan dan kementerian bersedia untuk meneliti keperluan tersebut. Okey. Itu dalam aspek pembiayaan keusahawanan saja. Saya bercakap tentang apa yang berada di bawah Lingkungan belanjawan kementerian. Ya. Okey. Tapi saya tertarik kerana Datuk Sri menyebut dan boleh kita sebut sebagai jujur dan ikhlas bila menyatakan bahawa PMKS di Sabah dan Sarawak terasa terkebelakang. Cubanya ada atau tidak Kuskop melihat apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa mereka merasakan bahawa mereka terkebelakang? Adakah maklumat tidak sampai ataupun ada sesuatu yang kita tak dapat lihat selaku rakyat biasa? Sebagai contoh dalam persiapan belanjawan ini, selalunya kementerian-kementerian di Kerajaan Persekutuan ini akan adakan dialog belanjawan di Kuala Lumpur saja. Jadi bagaimana penglibatan pemain industri daripada Sabah dan Sarawak? Sebab itu bagi Kementerian Usahawan kita telah mengadakan 2 kali dialog bajet. Pertama di Kuala Lumpur pada bulan Ogos yang lepas. Kemudian awal September kita adakan pula di Kota Kinabalu dan kita jemput PMKS daripada Sarawak. Dan hasil daripada dapatan itu kita rangkumkan, kita teliti dan kita gunakan sebagai input kepada inisiatif-inisiatif Kuskop kementerian saya kepada pasukan petugas belanjawan. Dan syukur di dalam pembentangan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau telah menggunakan input-input ini. Jadi pada saya kita telah melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita engage PMKS di Semenanjung, kita engage juga PMKS kita di wilayah Borneo ini dan jadikan input, dan hari ini ada hasilnya. Contohnya tamu desa itu disebut di dalam belanjawan, dinyatakan dalam bajet ini buat pertama kalinya satu pembangunan infrastruktur bagi peniaga di luar bandar di Sabah. Sejumlah 20 juta peruntukan awal disediakan dalam belanjawan, tidak pernah dibuat sebelum ini. Hasil daripada input itu kementerian ambil, kemuka kepada Kementerian Kewangan dan dimasukkan dalam belanjawan. Dan selama ini PMKS di Sabah mengatakan mereka tidak ada peluang mengemukakan cadangan kerana pasukan ataupun kementerian itu tidak datang ke Sabah untuk tanya pandangan mereka. Ini yang dinyatakan sendiri oleh pemain industri PMKS di Sabah Sarawak semasa kita datang ke sana. Okey, jadi kita merasakan ini adalah berita baik jugalah untuk PMKS di Sabah dan juga Sarawak, di mana kerajaan mendengar apa yang mereka mahukan. Baik, dan tadi Datuk juga menyebutkan PMKS memang tunjang kepada ekonomi negara pada ketika ini. Namun bagaimana PMKS digital? Kan ada yang akan ikut mendigitalkan perniagaan mereka. Ada juga masih, kalau kita lihat PMKS ni, saya tak pandai, saya macam lambat pandai, saya rasa sukar untuk mendigitalkan perniagaan saya. Jadi bagaimana Kuskop sendiri memastikan PMKS ini Dato' bergerak lebih maju selaras dengan era pendigitalan ketika ini? Betul, saya setuju bahawa pembudayaan dan pengoperasian digital ini adalah sesuatu yang sangat mustahak, terutama selepas kita melalui pengalaman PKP dan juga pandemik COVID, di mana semuanya telah mendesak kita untuk beralih kepada pembudayaan digital, sama ada dalam perkhidmatan kita di tempat kerja ataupun cara kita berniaga dan berurusan dengan banyak pihak. Dalam bajet ini disediakan 1 bilion ringgit dana untuk pendigitalan dan pengautomasian PMKS, dan dianya disalur kepada pelbagai agensi termasuk dan terutamanya agensi-agensi yang bukan diletakkan di kementerian kita. Dan sudah tentu kementerian saya Kuskop akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, agensinya NDEC, Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa, Kementerian Belia dan Sukan misalnya, bagaimana geran ini dapat diturunkan kepada PMKS yang memerlukan. Cuma ada cabarannya juga ini, sebab bulan Julai yang lepas kita telah melancarkan pelan pemalan
usahawan informal yang sebelum ini tidak berdaftar, dan kita mahu mereka mendaftarkan perniagaan. Kemudian kita juga melancarkan plan pembangunan penjajahan perniagaan kecil. Cabarannya apa? Berpuluh tahun usahawan mikro kita ini melaksanakan perniagaan secara konvensional di tepi jalan, di tamu, di pasar. Bukan mudah untuk mereka adopt kepada pengoperasian secara digital. Sebab itu tanggungjawab kementerian sangat besar. Maka melalui Institut Keusahawanan Negara InScan, kita akan minta InScan untuk melatih usahawan-usahawan ini bagaimana mereka boleh menjual produk perkhidmatan mereka secara digital. Itu ada modulnya. Begitu juga dengan agensi-agensi kita, Institut Koperasi Malaysia untuk gerakan koperasi dan agensi-agensi lain lah. Okey, saya tertarik sekali lagi. Saya menantikan perkataan-perkataan menarik dan tertarik yang keluar dari mulut YB Datuk. Yang pertama ialah bagaimana peniaga-peniaga yang contohnya berniaga di tepi jalan, di pasar tamu dan sebagainya yang tidak mendaftarkan perniagaan mereka untuk menjadi lebih baik, untuk beralih ke arah digitalisasi perlukan pendaftaran. Kita sebut daftar senang. Okey, bahasa Manhai. Secara rasmi contoh okay, kan. Daftar, kita tahu ada perniagaan dan sebagainya. Kerana sebelum ini simpan duit di bawah bantal contoh, dalam tabung contoh. Tetapi masalah dari sudut dokumentasi tak ada, semua tak ada. Bila buka akaun bank tiada. Tiada tu. Duit adalah. Duit ada banyak, duit banyak. Kan? Jadi tiada. Okay. Jadi bagaimana kita nak membantu mereka yang mungkin tak ada dokumentasi atau kurang, ada yang tidak ada, untuk mereka mendaftar betul-betul menjadi seorang usahawan. Sebab itu kita lancarkan plan formalan usahawan informal. Mungkin istilahnya cukup bukan mudah untuk dipahami, tetapi dalam arti kata yang lebih mudah, kita mahu usahawan yang tidak berdaftar ini beralih dan kepada perusahaan yang didaftarkan. Artinya sekurang-kurangnya ada permit ataupun lisen perniagaan. Karena dengan demikian mereka boleh seperti tadilah ada account bank, karena bank melihat lisen perniagaan itu sebagai asas pembukaan account bank. Betul. Contoh dan kemudian perlindungan sosial, insurans dan sebagainya sebagai usahawan. Dengan lisen itu mereka boleh daftar di Perkeso, di untuk caruman sendiri di KWSP misalnya. Dan kita perlukan data. Pada saya, kalau mereka tak daftar, kita tidak ada data, bagaimana kita menyediakan bajet pembangunan ataupun bajet pembiayaan yang lebih besar yang mereka diperlukan. Jadi bagaimana kita dapat data ini? Haruslah melalui pendaftaran. Jadi inilah sebahagian usaha kementerian dengan pelancaran plan pemulalan usahawan informal itu, dan kita bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Kita telah tubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan Koperasi Penjajah Perniagaan Kecil peringkat daerah. Dimulakan secara rintis di Sabah, dan selepas saya mempengurusikan mesyuarat keusahawanan nasional yang dihadiri oleh exco keusahawanan mewakili kerajaan-kerajaan negeri, mereka minta pendekatan ini dipanjangkan di seluruh negara, dipengurusikan oleh pejabat daerah. Jadi soal perlisenan, soal premis perniagaan, soal latihan dan pembiayaan boleh terus dibincang di peringkat daerah. Dan dari situ kita dapat datanya. Dan kementerian boleh tampil dengan dasar yang lebih baik, plan strategik yang lebih baik, belanjawan yang lebih baik, perlindungan sosial dan program pembangunan yang lebih baik kepada mereka ini sekiranya kita ada data. Dan inilah antara lain pendekatan dan inisiatif yang kita ambil dalam tempoh 1 tahun inilah. Jadi maksudnya kena cakna adanya plan untuk formal tu. Itu bagus untuk mereka yang mungkin ikut cara tradisional. Come on, let's do this. Sebab let's do this ni. Kita nak tanya soalan seterusnya ni, Datuk. Kalau kata kita lihat, Datuk, kan, bila tadi Datuk sebut tentang penjaja kecil, penjaja kecil kita bayangkan memang dia akan ada payung dengan satu meja. Tapi sebab sekarang ni zaman teknologi, zaman digitalisasi, jadinya ada juga penjaja kecil versi digital. Maksudnya dia jual kuih, dia tak buka kedai, online. Dia share online dan sebagainya. Dan kita tahu bila cerita tentang perniagaan ini kan, Datuk, kan, cabarannya tinggi. Mungkin permulaan dia ada modal RM500, belum betul-betul jadi. Jadi
dia nak jadi sebahagian dengan apa yang ditawarkan oleh Kuskop ini sendiri kan. Jadi kelayakannya mungkin kurang. Jadi bagaimana untuk kita bantu mereka ini yang betul-betul kecil dan yang rasa betul-betul kecil. Betul. Maksudnya adakah sekadar menggentil keropok lekor juga layak untuk dapat bantuan? Bagaimana Dato'? Ya, layak. Mereka yang tidak ada lesen perniagaan melalui program pembiayaan kita di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam bajet ini disebut 100 juta. Ya. Tambahan kepada dana sedia ada dalam Amanah Ikhtiar Malaysia. Ya. Dan juga di bawah Tekun Nasional. Bagi penjajah peniaga kecil di kampung-kampung ini tidak perlu ada lesen perniagaan. Mereka layak memohon mendapat pinjaman untuk memulakan perniagaan, untuk digunakan sebagai modal beli kelengkapan dan bahan mentah kepada produk mereka. Dan saya sangat-sangat galakkan mereka ini berjual secara online, dan gunakan TikTok, Facebook sebagai medium pemasaran. Karena pada saya itulah kita lancarkan plan strategik pembangunan penjajah peniaga kecil. Kita lancarkan beberapa bulan yang lepas. Antara lain bagaimana membudayakan pendigitalan dalam perniagaan penjajah peniaga kecil. Baik, dan juga jangan lupa sebenarnya Kuskop sendiri ada My Mall. My Mall, ya Allah, nak beli ni bahan membuat kek dan pastry, tekan. Semua ada kat situ Banyak pula nak beli ni. Cantik. Bahan masakan. Lepas interview ada diskaun bahan masakan. Zura, okey, tapi ada banyak-banyak sebenarnya. Anda boleh layari www.mymallmalaysia.my. Di sana ada sangat banyak sebenarnya barangan yang ditawarkan, dan ini merupakan satu platform e-dagang yang mana dibuat khas oleh Kuskop sendiri untuk membantu ekosistem keusahawanan yang inklusif. Betul. Terutamanya kepada peniaga kecil Dato' bukan hanya peniaga kecil tetapi juga perusahaan yang besar juga. Itu dah usahawan tentunya. yang ada premis perniagaan juga boleh mendaftar secara percuma di My Mall dan memasarkan, mengiklankan produk dan perkhidmatan mereka di platform My Mall tersebut. Jadi kalau kita tengok kat sini semua ada ni bahan kering boleh masuk. Komputer, aksesori komputer pun boleh masuk sekali. Bukan makanan semata-mata. Okey, bisnes fashion dan sebagainya, apalagi servis dan juga perkhidmatan. Ya, jadi itu antara yang ada menerusi sektor pendigitalan yang telah pun ada dan dibuat khas oleh Kuskop sendiri. Baik, dan kita melihat juga kepada 5 fokus yang disebut, 5 fokus utama yang disebut oleh Kuskop sendiri dalam belanjawan 2024, antaranya memperkasakan perusahaan mikro bagi menjamin kelangsungan perniagaan, memperhebat keupayaan gerakan koperasi dalam rantai bekalan, memperkukuh ekosistem usahawan sosial bagi menormalkan impak sosial dan lain-lain. Kalau kita sebut fokus Datuk, kita tahu fokus ini 5 yang paling utama. Tapi dalam 5 ini, yang mana yang paling sukar sekali untuk kita lakukan? Untuk kita terjemahkan dan kita nak rakyat faham bahawa ada 5 fokus ini untuk membantu mereka. Sudah tentunya kita nak bangunkan capacity mereka itu. Capacity maksudnya dari keupayaan mereka memasarkan produk mereka dengan lebih baik melalui pendekatan baru. Saya sudah sebut tadi, daripada berpuluh tahun mereka berjual secara konvensional, beralih kepada pemasaran secara digital. Itu satu cabaran yang besar. Keduanya dari segi tadbir urus. Banyak perusahaan kecil kita, perusahaan mikro terutamanya, yang berjual setakat untuk mahu mendapatkan pusingan modal mereka saja, tetapi tidak sampai ke tahap mereka menguruskan perakaunan dengan lebih baik, dan melihat perusahaan mereka itu sebagai menjana pendapatan yang lebih baik. Setakat cukup-cukup saja. Inilah persepsi yang banyak berlaku, terutama melibatkan usahawan mikro kita. Jadi ini yang saya pikir antara cabaran besar. Yang seterusnya, bagaimana dengan perusahaan sederhana misalnya yang ada produk dan perkhidmatan yang sesuai dan boleh dibawa ke pasaran global. Sokongannya, insentifnya, isu teknikalnya seperti logistik dan sebagainya. Ini pun cabaran yang besar, dan saya berhasrat dengan tumpuan tersebut dalam tempoh 5 tahun saya di kementerian ini, kita boleh menyatakan kepada rakyat Malaysia nanti
berapa perusahaan mikro yang telah berjaya menjadi perusahaan kecil, dan daripada kecil berapa banyak yang beralih kepada perusahaan sederhana dan seterusnya menjadi syarikat multinasional yang besar. Dari segi jualan misalnya, dengan latihan, pembiayaan dan sokongan yang diberikan oleh kementerian dan agensi-agensi kementerian, berapa jualannya, dan dalam setiap pembangunan capacity latihan itu berapa banyak pekerja yang dibawa masuk oleh pemilik-pemilik perniagaan. Ini antara indikator yang saya ingin kongsi kepada rakyat Malaysia selepas 5 tahun berada memimpin kementerian ini. Okey, itu dia ya. Banyak tu peruntukannya. Jadi ambil peluang, tak kira kita ni di status yang mana, kan, perniagaan kita boleh cuba, dan kita kenalah tengok ya apa yang telah pun ditetapkan, agar kata kita betul-betul mendapat bantuan, mendapat perhatian ya melalui apa yang disediakan oleh KUSKOP ini sendiri. Baik, Datuk, kita seperti biasa, sebelum kata kita berakhir, harapan Datuk ataupun mungkin jangkaan Datuk sendiri terhadap momentum pemulihan dan juga pembangunan PMKS ini untuk tahun 2024 nanti. Ya, saya berharap tahun hadapan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Dan setiap bulan Ogos saya akan membentangkan laporan prestasi PMKS negara kita. Jadi kalau pada bulan Ogos yang lepas saya membentangkan laporan PMKS yang lebih baik sumbangannya kepada ekonomi negara, yang prestasinya lebih baik dari segi penjanaan tenaga kerja berbanding tahun lepas, maka harapan saya untuk tahun hadapan pula haruslah lebih baik daripada laporan prestasi ini. Dan saya berhasrat dan saya bersedia untuk mengangkat cabaran ini bersama-sama dengan pimpinan warga kementerian saya, dan saya terbuka untuk mendapatkan input cadangan daripada industri itu sendiri, PMKS itu sendiri, bagaimana kita sama-sama menjayakan hasrat ini supaya tahun hadapan harus menjadi lebih baik daripada tahun ini.